Yang tu pasal subsidi je, pasal minyak paket subsidi. So ramai sekarang pun banyak viral pasal warga asing tetap boleh beli paket tu. So walaupun kerajaan sebelum kata hanya untuk orang Malaysia, so orang pun kena hati bila kad yang dihubungkan oleh Timbalan Datuk kan mengadakan supaya dia terus. Okey. Minyak masak paket polybag, sebagaimana yang saya umumkan sebelum ini bahawa untuk minyak masak paket ini kita sedang melaksanakan audit, bermula daripada semasa saya memangku lepas, bermula bulan Oktober dan sasaran kita hingga Mac. Kita buat audit di peringkat refinery dan juga repackers. Kita buat. Kerana apa kita buat itu? Kita ingin melihatkan dari segi pelaksanaan di peringkat mereka ada ketirisan atau tidak, ada penyelewengan atau tidak. At the same time, kerana kita tengok keperluan itu semakin bertambah. Kita sudah ada jumlah 60,000 metric ton yang telah ditetapkan, tapi masih ada di Labuan contohnya, di tempat tu kata tidak mencukupi. Dan itulah mulanya orang mengambil gambar video-video. Ada warga asing juga enjoy the benefit. Jadi asasnya lah ada laporan audit itu. Dari segi pematuhan, saya ingin sebutkan di sini, mungkin belum details kemudian after March, but ada sudah tindakan kita ambil kepada pengilang dan juga repackers yang kita lihat berlaku ketidakpatuhan, penyelewengan. Contohnya daripada aspek mesin tersebut dia tidak bezakan antara subsidi dengan tidak. Jadi immediately ada yang kita ambil tindakan, ada yang show cause, ada yang terus kita batalkan kota mereka. Kita ambil tindakan tegas, tidak ada kompromi dalamnya. But at the same time, kita juga akan memikirkan langkah jangka panjang. Sebagai diumumkan, bagaimana kaedah untuk kita dapat mengekang, kerana kita mahu rakyat kita enjoy the benefit. Jadi apa kaedah? Contoh you're talking about warga asing. Warga asing ini pun kalau di Malaysia ni macam-macam jenisnya. Ada yang kita boleh identify secara fizikal ataupun ada tidak. Jadi itu benda anda yang kita pertimbangkan, bagaimana, apa kaedah dia. Jadi it's not solution secara isolated. Kita memikirkan bahawa lebih baik kita melihat secara keseluruhan bagaimana way forward untuk pelaksanaan minyak masak paket ini. Kita ya, warga asing masih boleh beli minyak paket. Orang rakyat nak tahu. Apa dia? Setakat ni kerajaan masih benarkan warga asing beli. Setakat ini di peringkat runcit memang tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Cuma di pasaraya kita dah sebut bahawa untuk setiap pembelian itu kita kawal. Hanya untuk had pembelian 3 paket. 3 paket. Tetapi untuk larangan kepada warga asing itu memang setakat ini tidak dibuat sebarang larangan. Ada cadangan, ada sure tertentu, tetapi itulah apa mekanisme untuk kita pantau. Kita larang, tetapi larang boleh, tetapi peruncit itu dari pelaksanaan. Kalau ada orang nampak, okey, orang nampak ambil gambar dan sebagainya, tetapi apa mekanismenya untuk kalau kita buat sistem hanya untuk minyak masak paket, we have to spend kos hanya untuk minyak masak paket saja pun bagi kita agak not cost effective lah. It is not cost effective. Sistem khusus untuk minyak masak paket pembelian diruncit. Bukan hanya kerajaan nanti terpaksa mengeluarkan kosnya, peruncit pula. Peruncit kecil kita mau wajibkan mereka ada sistem, tetapi give us time bagi kita masa
dapatan audit yang tengah kita buat ini cukup penting. Now sudah Disember, kita telah selesai di Sabah, di Sarawak, Negeri Sembilan, Johor atau today, tapi saya tak bawa media. Saya akan turun sendiri ikut tanpa media, spot check, ikut audit kita di beberapa tempat di Selangor. Kebetulan saya turun ke Selangor ini. After this, saya akan pergi ikut beberapa tempat, spot check, tengok beberapa syarikat. Because I want to see sendiri bagaimana audit team kita melakukan apa yang disebutkan mesin yang tidak membezakan terhadap studi. Ini laporan terima, but I want to see by myself. Dato' Seri, adakah takutnya jika hadkan jual kepada orang asing, orang tempatan akan jual harga mahal kepada orang asing? Boleh? Ada possibility itu kita mengambil kira semua perkara tersebut. Ada possibility. Di audit tu settle sama dengan padu akan settle lah. So maknanya basically kalau nak buat apa benda pelaksanaan. Ya. Untuk kes bawang tu, Okey. Bawang ni memang kita maklum pada 7 Disember 2023 kerajaan India telah membuat keputusan untuk ban ekspor bawang mereka ke pasaran luar hingga 31 Mac. Kerana apa? They are facing election. Mereka mahu supaya bekalan domestik itu mencukupi. Itu dasar kerajaan luar yang beyond us, di luar kawalan kita. Ini isu apabila kita sistem sedia ada, kalau kita terlalu bergantung kepada barang daripada luar. Jadi polisi kerajaan tertentu kita tidak dapat untuk mengawal polisi tersebut. Dan saya sahkan di sini berdasarkan laporan pemantauan di peringkat KPDN, tanggungjawab kita adalah penguatkuasaan dan pemantauan bagi bawang daripada India ini. Memang berlaku sedikit kenaikan, dan kenaikan itu bukan masa ini sahaja, pernah juga. Dia depends on market, free market, memang berlaku sedikit kenaikan harga bawang itu. Dan we have notified, dan Kementerian Pertanian juga telah melaksanakan mekanisme tertentu. We have notified officially to Kementerian Pertanian juga untuk mereka, itu tanggungjawab Kementerian Pertanian, untuk mereka mencari alternatif import, meningkatkan import bawang daripada negara-negara tertentu untuk memastikan supply itu ada di pasaran kita, jadi kita dapat menstabilkan harga bawang di dalam negara kita. Jadi on our part, our responsibility is monitoring and enforcement. Yes, kita dapati ada peningkatan harga bawang tersebut. We have notified officially Kementerian Pertanian, dan sebenarnya Kementerian Pertanian juga sedang mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan bekalan melalui import negara-negara yang lain ditingkatkan. Jadi kita dapat membantu untuk menstabilkan harga bawang di pasaran tempatan.